Orang suka tentang ni. Tapi dalam keseronokan tu ada tanggungjawab dia. Dalam keseronokan tu, dalam keindahan Allah Ta'ala bagi diri Islam ni cantik. Islam ni indah. Islam ni dia turun dengan 3 perkara asas sahaja. Tak banyak. Allah SWT turunkan Islam kepada Nabi Muhammad SAW 23 tahun untuk membawa 3 benda. Apa dia? Yang pertama, akidah. Akidah 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah memperkuat yang akidah. 13 tahun akidah itu dikuatkan. Lama akidah daripada syariat dan juga akhlak. Yang kedua syariat. Dan yang ketiga akhlak. Jadi 3 elemen ni 3 elemen yang mesti ada dalam setiap diri kita. 3 elemen yang kita mesti faham dan kita mesti jelas lah. Bila apa tanda saya Islam? Tanda saya Islam yang pertama, saya selamat daripada akidah saya. Kalau kita dengar nanti pengajian dalam kajian akidah nanti ada sebut, kita baca Mazayani ke? Betul ke? Awal tidur silap. Kita baca dalam kajian akidah kitab Mazayani, betul? Alhamdulillah ada seorang yang jaga. Okey, Mazayani. Jadi dalam Mazayani pun disebut saya mesti selamat atau saya Muslim dari sudut akidah yang pertama. Kemudian saya mesti Muslim dari sudut syariat. Dan yang ketiga kita mesti Muslim dari sudut akhlak. Jadi 3 benda ini, 3 benda yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada banyak. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Quran ni 3 benda ni je. Yang asas yang terbesar. Ditambah dengan kisah-kisah yang sebelum ni, kisah-kisah apa para anbiya yang sebelum ni dan kisah hari kiamat dan macam-macam lagi. Tapi 3 benda asas yang mana kita pegang baik-baik, kita pegang dan kita laksanakan dan kita jadikan dia sebagai intibati dalam kehidupan kita. Jadi yang kita nak sentuh hari ini syariat. Yang mana dalam syariat ni ulama bagi bahasa mudah ni fiqh lah. Fiqh ni apa? Fiqh ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu diberi dalam bahasa Arab terjemah dan fiqh ni apa dia? Al-fahmu. Al-fiqh dalam bahasa dari sudut lughah, al-fahmu. Dari sudut apa syarat dia? Semua tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Muslim ni yang mana berpandukan kepada dalil syarak. Mana dalil syarak? Dalil syarak ni kita dapat daripada mana? Semua belajar tahun 1 apa? Dalil syarak kita dapat daripada mana? Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, dalil syarak kita dapat daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dengan tu Allah turunkan Al-Quran, Nabi riwayat Nabi sabda, maka di situlah ulama menyusun dan mengeluarkan 3 benda ni. 3 benda ni. Dan pada hari ini dalam syariat ini ulama memberikan bagi pada 4 perkara besar. Apa dia 4 perkara besar? Yang pertama ibadah. Kita dah sama-sama belajar. Kalau saya cek ni agak boleh jawab. Boleh tak boleh? Tunduk muka semua takut. Lepas ni cikgu-cikgu depan saya dia pun akan buat macam tu juga kat anak murid dia kan. Cikgu-cikgu pun ceritakan anak murid macam ni. Kalau saya cek seorang-seorang, saya tanyalah orang itu, saya rambang, apakah hukum mandi wajib? Contoh, wajib lah Ustaz, saya sebut mandi wajib. Okey, itu sebagai contoh lah. Jadi bersedia untuk jawab. Boleh tak boleh? Okey, baru sedap dengar. Okey, tahu. Bagi kita buat soalan quiz juga. Okey. Yang kedua kita akan belajar tentang munakahat. Kalau yang kita bagi orang yang baru nak belajar apa ni, mubtadi, kata golongan di peringkat bawah untuk mempelajari ilmu fiqh ini, untuk mempelajari ilmu syariat ini, kita ada ulama kata bagi pada 4. Yang kedua iaitu munakahat. Ada ulama susun. Yang kedua bukan munakahat, yang kedua muamalat. Tak kisahlah munakahat atau muamalat, yang penting dua-dua ni ada sekali. Yang ketiga muamalat. Dan yang terakhir bab jinayat. Ini ada 4 perkara asas yang ada. Sambil itu ada lagi ulama memecahkan dalam
fik kenegaraan dalam bab qadhi dan sebagainya. Ini ada pecahan yang cukup banyak lah. Dan siapa ambil bahagian syariah apa semua tu akan jumpa. Tapi kita ni kena tahu 4 perkara asas ni. Kena tahu 4 perkara asas ni. Sebab 4 perkara asas ni yang biasanya ada dalam kehidupan kita. 4 perkara asas ni kita ada terkait sama. Melainkan kalau kita tiba jadi dilantik menjadi hakim, tu kita kena belajar satu lagi, undang-undang. Di situ ada qadhi dia macam saksi, macam mana nak jadi hakim, macam ni sebagainya, macam mana nak timbul bukti dan sebagainya. Di situ pembincangan selepas ni. Yang pada hari ni yang kita nak sebut tentang munakahat. Baik. Yang pertama tadi, bila sebut ibadah, munakahat, muamalat, yang keempat yang tak ada jenayah, macam saya sebut tadi, semua ini berkaitan dengan kehidupan kita. Kenapa ulama mulakan dengan bab ibadah? Sebab mula-mula yang patut kita jaga adalah diri kita. Yang patut kita betulkan adalah diri kita. Yang patut kita pandu yang pertama adalah diri kita. Jadi di situ kita kena belajar cara bersuci. Bersuci yang pertama, taharah. Bersuci ambil sembahyang dan sebagainya. Bagaimana kita bersuci daripada hadas dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita bersuci daripada gangguan syaitan dan bisikan-bisikan yang tidak baik. Sebab itu ulama letak dalam bab tahar, dalam bab ibadah yang mula-mula sekali kena bersuci. Kemudian baru ada amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang lain. Itu yang pertama. Kemudian masuk munakahat dan muamalat dan juga jinayat. Tiga perkara ini adalah 3 perkara yang berkait dengan manusia lain. Kan? Dan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Pertama kita kena jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah melalui perkara yang pertama. Jadi apa dia? Ibadah. Perkara ibadah. Itu yang pertama. Kemudian bila kita nak berkawan ataupun nak berhubung dengan manusia, kita akan masuk kepada tempat yang kedua ataupun kategori yang kedua, ketiga dan yang keempat. Apa dia? Munakahat, muamalat dan juga jinayat. Nampak kesinambungan ataupun cantiknya Islam yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Semua ini tersusun baik. Kan bila kita beribadah, okey, kita hidup di dunia ni bukan seorang. Kita keluar rumah, kita nak pergi kedai. Kan? Bila kita pergi kedai, kita nak beli barang. Di situ kita kena belajar muamalat. Muamalat cara kita jual beli. Kan? Cara jual beli. Tengok, okey, apa ni boleh saya belikan pen? Okey, boleh. Berapa harga pen ni? Okey, harga pen ni sekian-sekian. Kita pun bayar. Okey, jual. Penjual tu kata jual. Okey, saya beli. Kemudian masuk bab kedua, tengok-tengok, penjual ni handsome pula. Syok kat dia. Kena masuk bab yang seterusnya, bab munakahat. Tak boleh pegang tu, tak boleh. Tak boleh ni, boleh rumah tak boleh. Tu. Islam ajar. Tengok minat, kenal pula dengan tukang kedai tu kan. Sini kan banyak kedai-kedai yang peniaga-peniaga bujang tu Mungkin ada salah seorang ni yang dah phone tu Allah Alam. Okey, itu cerita tepi. Okey. Kenal pula dengan tukang kedai tu. Bila berkenan, Islam tunjuk cara dia pula. Kita belajar cara, kena belajar bab munakahat. Tak boleh main, saya nak kat awak nak kasih. Okey, jom kita kahwin. Macam tu je. Tak. Ada cara dia. Ada apa kata? Step by step tu ada ni, jangan main redah je. Kan, cikgu nak ajar sebelum masuk sekolah tu. Assalamualaikum dengan okey semua. Siapa tak jawab soalan jawab. Betul? Tak boleh lah. Kan, tu yang masuk terpa anak murid, terkejut anak murid. Tak macam tu. Jadi ada step dia Islam tunjuk. Ada cara dia, peringkat-peringkat dia. Kita dah kenal dengan dia. Okey lah, kenal. Okey, cara dia dari mula-mula kita belajar. Kalau first buka bab kitab nikah ni apa dia sebut? Tajuk apa? Tak nak dah, tak nak tadi. Kalau sebut munakahat semua senyum. Tapi rupanya tak baca. Allah Akbar. Macam mana? Yang pertama tajuk apa? Yang pertama apa dia? Pengenalan. Pengenalan tu kesurat awal lagi. Yang pertama tajuk cara kita memandang. An-nazar. Betul tak? Betul tak betul? Saya datang pun baca, takkanlah cikgu-cikgu depan saya tak baca, macam mana nak ngajar. Okey. Lepas ni sekali lagi kan, Ustaz nak pulang untuk kami kena ni.
Planning dengan Ustaz Wan, pakcik siap-siap. Gitu. Nanti Ustaz Wan tak adalah. Ni kata kita yang ada seorang-seorang di sana. Oh bagus, kita anak murid ni semua tak faham. Tengok datang buka buku saja, balik tutup. Tak nak macam tu. Jadi konsep belajar dia kena ada tahbir. Cakap ni mungkin jauh sangat Ustaz. Sebut juga. Sebab kau tanya apa tajuk pertama bab munakat? Nak tunjuk je. Macam tu macam mana nak kahwin? Dia semua tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Tapi sebut bab nikah, senyum banyak. Ada seorang yang tengok tahu zaman saya tu ada nampak tadi. Start daripada saya duduk dia senyum je. Okey dah apa lah. Jangan cari kan jumpa. Okey. Jadi yang pertama kena ada pengantar apa? Tajuk yang pertama. Hukum memandang. Okey. Ulama membagikan kepada berapa? Kepada tiga, betul? Yang pertama, pandang seorang yang bukan muhrim, seorang lelaki kepada perempuan. Apa hukum dia? Tanpa sebarang hajat. Apa hukum dia? Tak boleh. Halal atau haram? Halal atau haram? Tak boleh cakap kalau kata haram kita tak boleh tengok siapa muslimin ke. Yang muslimin pula tak boleh cakap kalau sebut haram lah saya tak boleh tengok cikgu depan. Asas dia, secara asas dia melihat kepada yang bukan ajnabi. Yang ajnabi, yang bukan muhrim. Bukan muhrim pula, bukan mahram. Ni bahasa Melayu kita kata apa? Menterbalikkan. Muhrim ni orang yang berihram. Mahram ni orang yang ada, yang haram kahwin. Itu dipanggil mahram. Okey. Hukum memandang secara asas ni tidak boleh. Takut je nak sebut. So apa? Yang muslimin siap dulu. Okey. Hukum dia haram. Asas dia. Jadi di sana ada pengecualian. Apa pengecualian? Saya rasa ada terbaca. Buku ni saya pinjam. Jadi ada sahabat kita ni tulis. Maksudnya Ustaz pada sebut. Apa masa darurat? Contohnya bila kita pergi jumpa doktor, bila kita sakit. Jadi doktor tu boleh tengoklah. Kan? Kat mana sakit? Tangan doktor. Doktor tu lelaki. Tak boleh tengok haram. Doktor nak check ke mana? Okey. Jadi konsep tu kena faham. Okey. Melihat tanpa hajat tidak boleh. Belajar. Lepas ni kita nak mengajar kan? Jumpa anak murid ni. Anak murid tu semua tak tengok haram. Tak boleh. Jadi benda tu kena jelas. Secara asas kalau tidak boleh. Tapi di sana ada pengecualian. Pandangan lelaki terhadap isterinya atau hambanya tu tu boleh. Dah kahwin, tengoklah tuan-tuan. Tak payah pergi mana. Duduk dia atas kursi tu. Tengok. Okey, itu dah kahwin ni harus atau halal. Halal ni buatlah hukum. Okey, yang ketiga pandangan lelaki kepada perempuan yang menjadi mahram dia. Itu tak ada masalah, halal lah. Kan? Tengok adik-adik, abang, adik lelaki. Tapi zaman sekarang ni pelik pula kan. Kan macam-macam dalam kat khabar yang tunjuk kan. Sebut macam-macam nak berlaku semua mahram dan sebagainya. Dengan adik-adik pun dah tak percaya lah. InsyaAllah kot adik-adik kita ni okay, insyaAllah. Adik-adik New Zealand mana pasal Afrika kan, bukan sini lah. Okey. Jadi secara asas ulama telah susun yang pertama kalau dalam kitab ni lah. Yang pertama apa hukum kita memandang kepada perempuan. Yang lelaki pun salah. Perempuan tak pandang lelaki Ustaz, tak sebut ni pandang pada wanita je. Perempuan pun begitulah. Begitulah. Okey. Tapi yang orang kata apa, yang ditekankan adalah pandangan lelaki kepada wanita. Dah tu Ustaz tengok saya depan ni. Ustaz dia jadi pula Ustaz, halal boleh ke haram Ustaz? Nanti tu saya kena pejam mata cakap. Atau saya cakap gini lah. Dibolehkan dalam kita menuntut ilmu. Jadi di sana kita kena jaga pandangan. Jangan duk tengok tajam sangat. Tembus pula dinding kursi habis di belakang. Jadi tengok sekadarnya. Tengok comel tu siapa? Tu. Yang pasal tu pasal. Tak maksudnya jangan tengok ini orang yang baru di depan pula. Nanti kena jaga.
Dengar doktor nak, oh siapa, seorang-seorang siapa. Kan, tujuan nak mencari jodoh lepas ni, gitu. Dan sebagainya lah. Okey, itu yang pertama tajuk memandang. Tajuk yang kedua apa dia? Apa dia? Syarat sah? Syarat sah nikah. Okey, jadi kita dah belajar. Sebelum ni Ustaz Wan dah sebut tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang terakhir kita, setakat yang saya dapat buku ni, sampailah ke tajuk tolak. Jadi apa yang saya faham, cikgu-cikgu ataupun sahabat-sahabat yang ada di hadapan saya ini sudah pun memahami tentang hukum nikah. Betul? Nikah ni ada berapa hukum ni? 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Cek balik diri saya ni, wajib ke harus? Ke haram? Haram Ustaz, kami keluar ngaji saya kata. Boleh jawab. Saya ni harus ke wajib? Belajar dah kan tahap macam mana boleh jadi wajib ke? Apa tahap menjadi wajib? Tahap wajib bila tengok kursi tu nampak orang. Tu. Wajib tu. Tengok kursi merah tu nampak orang. Rupanya pesyarah kita. Tu lah ya tu. Tu wajib lah tu. Sunat seperti mana yang berlaku sekarang ni lah kan. Sunnah Nabi. Sebab nikah ini sunnah. Nabi kata, siapa yang tidak mengamalkan dengan sunnah, aku nikah ini juga adalah sunnah. Siapa yang tidak beramal dengan sunnah itu, maka dia bukan di golongan daripada golongan lelaki. Okey. Kalau harus ni macam mana? Macam mana? Setiap cikgu macam mana dia punya kan? Paling mudah harus ni, dia tengok apa namanya? Apa? Apa ni? Projector? Saya pun tak kenal. Sini kenal. Apa? Projector? Betul? Tu ni apa? OHP. Okey. Nak kata harus ni, kita tengok lelaki tu macam kita tengok OHP. Kalau kata wajib tadi, kita tengok kursi nampak orang, betul? Ni masa muda kita tengok OHP nampak orang lelaki. Bukan? Itu bahaya tu. Kita tengok orang lelaki nampak macam OHP. Terus dah hanya orang tu. Gitu. Tanpa kita kata apa-apa. Ataupun kita tengok ada seorang tu duduk kat sebelah pokok. Kita tengok orang tu dengan pokok macam sama. Itu harus. Okey? Itu mana harus. Kalau orang tanya tu sana ada berapa pokok? Ada 2 pokok kita kata. Itu maknanya harus. Tapi kalau kita kata itu ada berapa pokok tu, itu ada 2 orang. Itu bahaya. Okey? Okey. Jadi kita dah jelas macam mana cara kita nak nikah. Yang pertama kita ada 5 apa rukun nikah ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama yang pertama mesti ada pengantin lelaki kan. Takkan nak bawa kursi juga kan. Kursi nampak lelaki bawa kursi, tak boleh. Kena bawa lah siapa lelaki tu, calon tu kan. Bawa, okey. Ini macam khusus nikah pula. Siapa yang dah ikut khusus nikah? Tak masuk lagi. Kena masuk tu. Okey. Alhamdulillah, 40 motor dah sampai. Baik. Yang pertama mesti ada pengantin lelaki. Pasangan itulah zauj dalam bahasa Arabnya. Yang kedua mesti ada zaujah. Mesti ada zaujah. Ini topik yang perbincangan ni biasalah kan. Kalangan orang-orang mengaji universiti ni biasalah. Hang syok kat siapa, aku nak kat siapa tu biasa. Betul? Okey, tak apa. Yang kedua mesti ada
isteri, bakal isteri. Belum akad nikah tak boleh jadi isteri lagi, kena bagi isteri. Kalau kita tengok sekarang, tak ada sama isteri pun dah macam sama isteri. Ada soalan tu dia tanya sama ustaz tu, ustaz boleh tak kalau nak bawa tunang naik motor, dia baru pit nak bawa tunang elok lah. Okay, boleh? Ustaz dia kata boleh nak bawa naik motor, boleh. Dengan syaratnya apa? Dengan syarat dia bapak dia tengah. Okey? Bapak dia tengah. Okey. Itu bila sebelum berkahwin. Saya tahu nak bawa orang motor. Macam mana pun. Okey. Yang kedua kita belajar ada syarat dia mesti ada isteri. Mesti ada calon perempuan, calon isteri. Yang ketiga mesti ada apa? Mesti ada mana satu dulu ni? Wali dulu. Wali dulu. Tak ada wali, tak boleh kahwin. Kita semua bermazhab Syafi'i. Tak ada wali, tak boleh kahwin. Kita kahwin lagi kat siang macam mana? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Siapa ada yang buat mesti ada wali. Wajib ada wali. Kalau tak sah kahwin. Okey. Yang ke seterusnya, wali ni siapa? Ayah pada siapa? Ayah perempuan bukan yang lelaki ni bawa ayah dia. Tak jadi. Lelaki takut ayah dia pula elakkan anak dia. Tu nanya tu. Okey. Jadi mesti ada wali ayah kepada si perempuan, bakal isteri. Okey. Seterusnya yang keempat apa dia? Yang keempat saksi. Mahal je lah mahal. Sana soalan senang mana? Apa ni? Mahal macam mana? Okey. Yang seterusnya saksi lah. Okey, saksi. Saksi kena ada berapa orang? Dua orang saksi. Lelaki ke perempuan? Boleh tak perempuan? Boleh tak? Tak boleh. Seterusnya, dan yang terakhir, yang kelima boleh tak? Yang kelima harus ada hijab dan kedua. Dah tu mahar macam mana? Mahar je awak. Okey. Kemudian kita dah belajar tentang syarat sah ambil wali, saksi dan sebagainya. Syarat sah nikah. Kemudian kita dah belajar tentang hukum melamar wanita, surutan wali. Ni kalau tanya ni boleh jawab lah. Boleh tak boleh? Sepatutnya buat nikah ni kena expert lah kan. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Bila jadi yang tak patut lah macam mana. Yang penting kita, yang pertama kita kena jelas. Yang pertama, bila kita nikah, nak nikah kena ada hukum dia, ada cara dia. Bukan sebarang lelaki dia boleh ambil. Kita syok kat lelaki tu, kita macam kita kahwin kita. Di sana ada, dalam Islam juga ada bab kufu. Al-kufu. Apa makna al-kufu? Apa sekupu? Orang ni sekupu. Tahu apa makna dia? Apa dia? Selama-lama serasi, ya, seiring dan sejalan. Adakah bermakna lelaki tu handsome, perempuan tu mesti cantik? Adakah bermakna lelaki tu macam Ustaz Ali, anak dia perempuan tu macam Ustaz tu? Apa? Salama. Salama betul. Adakah macam tu? Apa maksud kufu? Apa maksud sekufuk, sepadan? Dia tidak, perkara ni tidak diwajibkan lah mesti sekufuk, tidak. Boleh tak kalau nak kahwin dengan saya cikgu, boleh tak saya kahwin dengan Reba Bas? Boleh? Kurang sikit dia. Itu mesti teruk macam, kenapa tak bagi saya lah, sepatutnya saya lah macam tu. Okey.
Segufuk juga penting dekat dalam Islam sebab untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan dan sebagainya lah. Kan? Bila cikgu, ambil dengan cikgu. Ini segufuk. Betul tak betul? Jadi tak semestinya cikgu sebelah ni. Betul? Tak semestinya ustaz depan ni, tak juga. Apa mesti pula ustaz ni ha. Okey. Segufuk juga penting dalam Islam disebut. Sebab tungkahul mar'ah yang pertama apa? Yang pertama limaliha. Kemudian yang kedua li jamaliha, yang ketiga li hasabiha, dan yang terakhir li diniha. Patut apa Nabi sambung? Fazfar biddin taribat yadak. Ingat kat taribat yadak. Ambillah yang beragama, niscaya kamu akan senang hati. Tangan kamu ni macam ni. Okey dah. Ini yang pertama. Tak perlu susah. Ambil yang pertama yang berharta, jenuh juga kan. Bang, BMW minggu depan. Gitu. Jenuh? Kan, gaji cikgu je pun. Cikgu macam basic apa? Cikgu apa basic gaji? 1,600, 1,800. 1,800, okey. Mula dengan 1,800. Gaji 1,800. Kahwin bang, minggu depan kita beli BMW bang. Tu penting. Itu bagi lima lihat. Dia keluarga kaya. Jadi penting pada kita nilai dari sudut kufur. Itu Islam menganjurkan tunang, kita berkenalan dan sebagainya. Jadi ini semua step-step yang ada dalam pernikahan. Step-step yang perlu kita belajar. Okey. Jadi selepas kita belajar bab nikah, maka kita kena belajar juga apa dia? Apa yang berlaku sekiranya dalam pernikahan kita ini berlaku masalah. Jadi di sana Islam ada mengajarkan bagaimana kita dia masuk dalam bermula dengan tajuk talak. Setakat yang sampai kepada saya ni, dia bermula dengan tajuk talak. Boleh terus lagi? Boleh ya? Bila syukurlah. Masih terlalu macam buruk kita. Okey. Jadi kita akan belajar mula pada hari ini. Kita akan cuba sama-sama kita bincangkan. Sama-sama kita akan cuba fahami perkara-perkara yang berlaku sekiranya berlaku masalah dalam rumah tangga. Dan kita dah belajar kahwin dan sebagainya. Dan juga ilmu dalam kita nak menceraikan isteri kita juga ada. Harus ada ilmu untuk kita dalam kita nak menceraikan isteri kita. Bukan kita belajar tolak ni, balik ni kalau siapa dah kahwin, aku nak test angkat isteri tu. Itu. Bukan untuk test. Tapi perkara ini perlu kita tahu supaya nanti kita akan tahu. Sekiranya contohnya berlaku, sekiranya na'udzubillah, kita mengharapkan cikgu-cikgu yang ada depan saya ni tidak akan berlaku masalah rumah tangga. InsyaAllah. Kita sama doakan. Okey. Jadi kita harus belajar bab tolak, kita harus belajar bab ilak, kita harus belajar bab li'an, bab qazah dan sebagainya untuk kita memahami sekiranya berlaku masalah ni. Tiba-tiba sama kita yang abang tak nak sentuh yang 10 tahun contoh, 2 tahun. Ini bab ilak lah ni bang. Itu kita bertepuk meja. Sebab apa? Kita belajar. Itulah bang, saya suruh masuk belajar itu kelas saya tak nak. Kan tak erti nak ilak sampai 10 tahun. Itu apa bang? Ni cikgu. Sekarang cikgu. Takut saya. Okey. Jadi bila kita belajar, maka kita akan tahu setakat mana suami boleh pergi, setakat mana isteri boleh pergi. Dan kuasa talak boleh ada di tangan siapa? Suami. Yang isteri-isteri kat depan saya ni, kami pasrah je dah Ustaz. Dia cakap buat macam mana? Tidak. Ada cara-cara dia, ada kaedah dia. Yang suami ni bukan bang, yang boleh saya test nak cerai awak boleh. Jadi itu cerai situ. Jangan sebut perkataan cerai. Nabi sebut 3 perkara. Salah satu. Jituhunna jitul wa hasduhunna jitul. 3 perkara kalau berlaku, kalau kita buat betul tu betul jadi, dan kita tipu tu jadi betul. Apa yang pertama? Nikah. Yang pertama nikah. Dan tiba-tiba ayah, cikgu yang perempuan lah, muslimat,
jumpa dengan kawan lama dia. Kan? Kawan lama dia. Lama tak jumpa mat, apa semua, apa khabar semua? Aku sihat semua. Apa anak kau apa khabar? Anak aku sihat, alhamdulillah sihat. Oh, cantik dah sekarang. Cantik kan? Anak, ambil ya. Pak kawan tu boleh ambil dah anak kan. Boleh ambil kat balik lah. Ayah dah bagi? Dia wali yang nikah kan, betul tak? Yang menikah dengan kita siapa? Wali ke juru nikah? Wali, juru nikah tu cuma wakil je. Jangan, tak ada tok kadi tak boleh nikah. Jadi tok kadi ni membantu wali. Membantu wali. Jadi kalau tok kadi tak apa ni, tok wali tak nak bagi, wali nak nikahkan sendiri. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Jadi antara yang pertama nikah, yang kedua tolak. Yang disebut. Disebut kalau betul-betul tengah marah ni, aku ceraikan kau. Kau lah sebelum ni yang je kan. Yang apa tu? Apa? Baby apa? Baby. Tak dengar perintah. Benda tu sebut, saya marah, aku cerai kau. Macam tu je. Mana baby tu? Mana yang tu? Yang lepas. Yang lepas. Dia tak sedar baby dalam bilik tu, sebut dia. Okey. Jadi situ ada cara dia. Nak tengok jatuh tolak ke atas, kena tengok pula. Waktu tu dia cakap tu macam-macam. Kena tengok. Jadi di situ kita kena belajar. Bukan kita main yelah kuasa tolak ni ke lelaki. Ada orang cerita kuasa tolak ni kalau ke perempuan, bang beli tak apa ni cili bapak tak beli cerai bang. Senang je. Sehari tu apa kali cerai kena. Abang boleh nak hari ni? Abang lupa lah, cerai abang. 2 kali cerai lah. Sebab itu Allah SWT bagi cerai ni kepada lelaki. Ada kelebihan di sebelah lelaki, tak ada kelebihan perempuan. Kalau cerai perempuan macam itulah berlakunya. Itu cerita orang, bukan cerita saya lah. Ustaz ni teruk ke? Okey. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga? Betul? So saya tak ingat yang ketiga. Mungkin sini. Okey. Kalau main-main pun jatuh, kalau betul-betul pun jatuh, kalau main-main pun ya. Itu sini. Jadi ni dia okey. Jadi 3 perkara. Jadi antaranya tolak. Jadi yang kita nak belajar hari ini, yang kita sama-sama nak sentuh adalah tolak. Dan setakat yang ditandakan pada hari ini, minggu apa sebelum ni kita baca sampai tengok mana? Sampai muka surat? Tak ada. Masing-masing guna kitab yang sama ke? Sama? Tak sama? Sama? Okey. Minggu sebelum ni dengan Ustaz Wan, dekat mana belajar? Tak datang. Tak ada siapa yang datang? Kesian Ustaz Wan, dia ajar kursi punya. Muka siapa apa? 211. Tak betul? Tak betul? Yang betul apa? Kalau macam tu, maknanya tak lepas lagi, dah nikah. Tak nikah lagi. Patutlah. Jawatan sebelah pun nak start. Jawatan sebelah pun turutan wali dalam pernikahan. Setakat tu kan Ustaz Wan baca? Mungkin betul? Kita kat tu je sebenarnya, ambil. Lepas tu dia jauh. Tak ya? Okey. Tak ada. Setakat yang saya dapat daripada muka surat 230. Okey. Adakah kita nak mula pada 230 sedangkan yang sebelum ni kita tak baca atau kita lalu? Dia tanya ni, sekarang ni yang sebenarnya kita sampai muka surat berapa?
sampai muka surat ni ke? 2-3 bro. Yang tadi dah habis bab wali. Kan masuk sikit bab talak. Masuk macam mana? Masuk bab talak ni sikit. Dah masuk talak sikit. Itu dah baca bab wali. Wali dah. Wali dah sebut. Tentang wali dah sebut. Hukum melamar wanita dalam masa iddah. Dah sebut belum? Belum? Okey, kita baca kat sini boleh? Boleh? Okey, masing-masing anak murid semua. Anak murid juga saya tu dia tuan tu betul-betul. Kita kelas atas budak ni. Okey. Muka surat kita start dengan muka surat 212. Okey. Wanita, hukum melamar wanita dalam masa iddah. Wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Iddah ni, apa dia iddah? Tempoh apa tu? Tempoh yang ada kepada wanita itu setelah diceraikan ataupun mati. Itu mudah. Yang ada wanita tu. Apa tujuan tempoh? Apa tujuan iddah? Memastikan suci daripada benih suami, bukan suci dalam debu. Okey. Untuk memastikan supaya rahim bagi wanita ini bersih. Tidak ada sebarang, contohnya kalau setelah diceraikan, maka ketika itu wanita akan ada iddah dia. Di dalam iddah tu kena tunggu sampai cukup. Kalau bagi yang diceraikan kena tunggu 3 kali suci. 3 kali suci. Dalam masa tu suami yang asal boleh rujuk balik. Orang lain tak boleh masuk lagi. Okey. Jadi di sini wanita yang sedang dalam iddah tidak boleh dilamar oleh orang lain. Kan? Contohnya contoh Shahrukh Khan dengan Amir Khan bersyok pada Kajol. Sini ada Kajol ke? Suka tak ada. Okey. Kajol. Okey, jadi yang dapat Kajol ni dapat kepada Amir Khan. Amir Khan lah. Selalu hero Shahrukh Khan je. Itu ada Amir Khan lah. Dapat ke Amir Khan. Jadi Amir Khan ni ada ke Amir Khan? Mati dah. Ada ke? Ada ke? Sebab kita cerita ni dia hidup ke tak mati kan? Sebab okey. Jadi Amir Khan ni dah kahwin dengan si wanita ni kan, si Kajol ni. Jadi si Kajol ni akhirnya tak berlaku lah masalah rumah tangga contohnya kan. Kajol ni minta dicapai, Amir Khan lupa bercapai. Jadi Kajol minta dia cerai. Amir Khan bagi dah, okey lah nak cerai. Okey, dalam tempoh tu perlu kepada tempoh tu dipanggil iddah. Tapi sebaik-baik masa tu orang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa iddah ni yang si Kajol ni tak boleh beritahu Syarhan. Saya dah cerai lah dengan ni. Tak boleh. Syah Amir cerai aku lah. Tak boleh gitu. Syah ni pula, aku nak ambil boleh tak? Tak boleh, kena tunggu habis dulu. Habis masa iddah dia. Apa dia? 3 bulan. 3 kali suci lebih kurang dalam 3 bulan lah. 3 kali suci daripada daripada apa? Suci daripada haid. Suci daripada haid. 3 kali suci baru boleh Syah. Kosong ni. Gitu. Baru boleh Syah masuk lain. Ketiga tak boleh. Haram hukum dia. Tapi di sana ada juga ulama memberi memberi kelonggaran kepada, kalau contohnya bahasa yang digunakan itu bukan terang-terang. Syah tu tak kata aku nak ambil aku ambil nikah hang, tak. Tak kata itu. Aku nak ambil aku nikah dengan awak lah, bukan. Bukan itu. Itu tak boleh, terang-terang tak boleh. Tapi apa ni, Kajol sedih pasal dia cerai dengan Amir. Kajol kata, oh Amir dah cerai saya semua. Itu Syah kata apa? Tak apa, abang ada. Gitu. Itu tak apa. Itu tak apa. Boleh. Ni cikgu-cikgu ni jangan pekik lah kat sini. Bahagia. Okey. Masa tu boleh. Jadi ulama memberikan kelonggaran, dibenarkan ketika masa iddah. Jadi masa iddah ni boleh. Boleh. Nak beritahu boleh. Yang si laki tu nak melamar secara sindiran ataupun secara secara isyarat ataupun
sindiran. Tapi boleh nikah bila? Nikah lepas hamil dah. Bukan masa iddah tu. Tak apalah ambil abang jaga. Sindiran dah tu. Dah isyarat dah tu. Terus ambil baju tu pindah rumah tu. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yajraha 'alaikum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa. Kita pinang wanita tu dengan cara isyarat, cara sindiran dan sebagainya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya Fatimah binti Qais diceraikan oleh suami dengan talak 3. Nabi SAW berkata kepadanya, apabila masa iddahnya telah selesai, maka beritahulah aku. Nabi SAW kata bila dah selesai iddah baru boleh beritahu. Itu baru orang yang 5. Okey. Apa hukum memaksa wanita untuk berkahwin? Siapa yang paksa ni? Wali. Bukan cikgu sebelah ni. Tak boleh, tak ada kuasa apa. Cikgu pun kahwin dengan saya. Tak boleh, itu bahaya. Tak boleh. Kalau dia cakap tiba-tiba kan turun keluar-keluar berdewan ni, cikgu saya nak kahwin dengan awak. Awak kena kahwin dengan saya. Tak nak. Kita keluar-keluar cepat kita boleh depan tu. Ada orang kita ni. Okey? Tak boleh. Yang boleh paksa kahwin hanya wali. Wali dia ada kuasa. Jadi kaum wanita terbahagi kepada 2. Wanita, cikgu-cikgu di depan saya ni ada 2 bahagian. Tapi saya rasa cikgu-cikgu depan saya ni 1 bahagian je. Harapnya betul lah. Apa dia? Janda semua. Bahagian yang pertama iaitu apa? Perawan. Betul-betul? Dia cikgu lagi kena jawab. Saya faham. Okey. Jadi wanita yang terbagi pada 2 secara umumnya. Yang pertama perawan, yang kedua janda. Okey. Wanita yang perawan macam juga depan ni boleh dipaksa berkahwin dengan boleh dipaksa berkahwin oleh wali. Akhirnya goodbye, sayonara. Selamat jalan Romeo. Minta maaf lah cikgu sebelah ni. Cikgu-cikgu depan ni boleh dipaksa oleh ayah. Masuk belajar kat kampus, jumpa cikgu sini kan, jumpa semua. Juga ayah kat kampung dah kena dengan orang lain dah. Minta maaf lah. Dalam Islam boleh. Wali ini dipanggil wali juga. Wali ini boleh memaksa anaknya yang masih dara untuk berkahwin dengan pilihan wali. Tapi di sana ada beberapa syarat. Di antara syaratnya bukan gaduh dengan mak ayah dia. Syarat pertama, dia tidak berlaku pergaduhan. Ini perbincangan dalam kitab yang lebih besar. Perbincangan dengan lebih besar. Contohnya wali ni nak paksa kahwin. Tapi rupanya yang dia nak paksa kahwin dengan orang kaya Kuala Terengganu contoh. Sebut orang kaya, umurnya dah 70. Tak sanggup kita. Bapak tak nak, bapak takkan bapak pilih tu jadi suami bapak, jadi suami saya, bapak. Bapak pilih cikgu saya kat sebelah ni lah, contoh. Sebagai contohan ni, sebagai contoh aje. Kalau betul tu nasiblah terkena kan. Okey. Jadi bapak boleh paksa kahwin. Tapi di sana bapa juga harus melihat ataupun melalui cara-cara ataupun apa yang telah ditunjukkan oleh syarak. Di antaranya kita ni tidak berlaku pergaduhan. Yang pihak apa ni? Anak tidak bergaduh dengan ayah. Gaduh tu. Kau kahwin dengan dia? Itu tak boleh. Syaratnya harus ada perbincangan, harus apa? Berlaku dengan harmoni. Tapi kuasa untuk memaksa ada. Kerana apa? Kerana Islam melihat bapa ini lebih dulu makan garam. Bapa ini lebih banyak pengalaman dia. Sebab anak-anak ni kadang-kadang sama-sama zaman sekarang kan silap pilih ke apa, kita tak kenal, kan susah. Jadi disebabkan itu bapa mempunyai kuasa untuk memaksa anak yang kahwin. Tapi boleh kita adakan, bukan kata bila kata ada kuasa paksa, maka si anak cikgu-cikgu macam depan saya ni tak boleh kata cikgu macam tu, tak apalah saya ikut je lah. Kalau nak tengok tu handsome juga yang saya ni, ambil lah kan. Tapi kalau saya dah ada dah dekat UPSI, ya ke? Kena bawa lah, beritahu lah. Panggil lah pada cikgu ni, bagi syarat dia. Cikgu, kalau cikgu tak datang rumah saya dalam masa sebulan, minta maaf, goodbye. Gitu.
Jadi kuasa itu ada pada ayah dan juga harus ada kita ada perbincangan dengan ayah kita. Baru kita tahulah kan.